Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1481. Antara paparan utama: bangkai gajah yang membusuk, PAS Kelantan cetek idea, adakah lucah dan seksis didikan PN? Assalamualaikum dan salam sejahtera. 60,000 paket bungkusan per kilogram dia sorok. Berapa ramai orang susah dianiaya? Tak ada rasa bersalah ke kau bagi anak sendiri buat kerja terkutuk ini? Ini antara rintihan dan kecaman rakyat ketika mana dua pengarah syarikat termasuk anak bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban pada 5 April lalu atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan untuk tahun 2022. Muhammad Faizal Hamzah dan Azizul Abdul Halim bagaimanapun mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dibacakan terhadap mereka. Mengikut pertuduhan, kedua-dua mereka sebagai pengarah syarikat rimba Merpati Sendian Berhad, sebagai pemegang lesen borong barang kawalan berjadual iaitu minyak masak, telah memberikan maklumat palsu kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN. Maklumat itu diberi semasa mengemukakan maklumat dalam borang arahan mengemukakan dokumen atau maklumat yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961 berhubung dokumen atau invoice penjualan minyak masak kepada Pasar Segar Din Maju. Perbuatan itu juga dilakukan pada 12 Ogos 2022, lebih kurang jam 5 petang di Pejabat KPDN Seremban 2. Selain itu, tertuduh selaku pemegang lesen borong juga telah didapati melanggar Peraturan 9-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 iaitu memiliki barang kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had 50 metrik tan. Kesalahan itu dilakukan pada 11 Ogos 2022 jam 11.15 malam di premis perniagaan rimba Merpati Sendian Berhad di kawasan industri Sinar Andala Senawang di Seremban. Terkini, Jabatan Peguam Negara AGC menolak representasi yang dikemukakan anak Hamzah bagi menggugurkan pertuduhan penyelewengan berkaitan minyak masak bersubsidi berkenaan. Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Nur Alimah Muhammad Sanusi, memaklumkan keputusan representasi oleh Muhammad Faisal semasa sebutan kes itu di hadapan Hakim Mahkamah Session semalam. Terdahulu, Peguam Nasuha Badruddin dan Indran Kumaraguru yang mewakili Muhammad Faizal berkata pihaknya telah menghantar representasi kepada AGC pada 28 Jun lepas. Mahkamah kemudian menetapkan perbicaraan kes selama 10 hari iaitu pada 5 Jun dan 3, 10, 17, 24, 31 Julai serta 7, 14, 21, 28 Ogos tahun depan. Pendakwaan memaklumkan pihaknya akan memanggil 15 saksi. Pada prosiding itu, Peguam Hasnan Hamzah mewakili seorang lagi tertuduh Azizul Abdul Halim. Pada 5 April lepas, Muhammad Faisal dan rakan perniagaannya Azizul mengaku tidak bersalah atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan. Sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya, dan bagi kesalahan kali kedua dan seterusnya didenda maksimum RM3 juta atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Tahukah anda siapa Hamzah Zainuddin? Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika ini adalah ketua pembangkang yang pernah memegang jawatan sebagai Menteri Dalam Negeri ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan melalui tebuk atap yang juga didalanginya. Dan untuk makluman anda, kegiatan haram yang didakwa dilakukan oleh anak beliau berlaku pada tahun 2022 dikala Hamzah masih sebagai menteri.
Bersalah atau tidak, ia terpulang kepada pihak mahkamah. Namun kekecewaan rakyat terhadap kejadian ini disebut sehingga ke hari ini. Sama ada Hamzah tahu atau tidak kegiatan anaknya juga menjadi persoalan rakyat jelata sehingga menimbulkan pelbagai persepsi. Bila difikirkan secara waras, patutlah pembangkang beria-ria mahu menjatuhkan kerajaan sedia ada. Rupa-rupanya pimpinan mereka dan kroni tidak tidur malam memikirkan tentang apa yang bakal dibongkarkan hari demi hari. Kini mereka sedang berdrama, kononnya dianiaya dan dizalimi Kerajaan Perpaduan Madani tentang isu peruntukan, sedangkan yang enggan berbincang adalah Hamzah. Kenapa? Kerana ingin menampakkan bahawa kerajaan menzalimi rakyat dan akan tumbang. Maaf PN Best, segala plot dan jalan cerita drama kalian dalam poket rakyat. Bolehkah bangkai gajah ditutup dengan nyiru? Tindakan Kerajaan Negeri Kelantan dari Parti PAS yang mahu mengubah suai Pelan Kawasan Sensitif Alam Sekitar KSAS bagi mengurangkan kawasan hutan dilindungi selain rizab tadahan air terus dikritik pelbagai pihak. Bagi Setiausaha Keadilan Negeri Kelantan, Zinda Khalil Sastro Hassan, pemimpin PAS dalam kerajaan negeri seolah-olah kecetekan idea untuk menambah sumber kewangan dan hanya melihat hasil hutan terutamanya balak untuk memperolehi dana. Beliau tidak menolak langkah terbaru yang diambil kerajaan negeri ketika ini adalah akibat kekurangan kewangan negeri kerana tiada pertambahan hasil baharu. Ada kemungkinan sebab pemimpin Kelantan hanya nampak alternatif untuk cari wang. Balak yang dia nampak. Dari dulu saya tengok 30 tahun lepas, hanya yang nampak sumber balak ini digunakan untuk dapat wang cepat. Mereka ini tak tahulah tak ada idea urus negeri ke macam mana. Sebab banyak sumber di Kelantan ini yang boleh diguna cari makan. Kita tahu di Kelantan ada pelbagai mineral yang boleh dilombongkan. Katanya dalam satu kenyataan. Bagaimanapun, kata Zinda Khalil, hasil mineral itu tidak pula diurus dengan baik. Dakwanya, sering terdengar sumber mineral berkenaan dicuri atau diteroka secara haram yang merugikan kerajaan negeri. Sepatutnya, kata beliau, Kerajaan Kelantan bertegas dan memperbaiki pengurusan agensi negeri agar kecurian mineral dikawal dan boleh memperbanyakkan hasil cukai. Kalau ikut cara betul macam emas, REE, timah boleh memberi sumbangan kepada rakyat Kelantan. Di situ saya nampak banyak tidak kecekapan dalam pengurusan pada waktu ini, katanya lagi. Minggu lalu, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, Kerajaan Persekutuan menolak cadangan Kelantan berkaitan pengubahsuaian KSAS di negeri itu. Katanya, pengurangan KSAS akan memudaratkan hidupan liar dan mungkin berlaku pertembungan yang lebih kerap hidupan liar dan manusia selepas ini. Nik Nazmi juga khawatir aktiviti guna tanah akan memberi kesan kepada pergerakan sedimen ke dalam sistem sungai yang menyumbang kepada kekeruhan air dan turut menyebabkan kejadian banjir atau malapetaka besar. Bagaimanapun terbaru, kerajaan negeri telah mengumumkan notis pemberitahuan kawasan KSAS yang akan diubah suai untuk bantahan awam. Tanpa disedari, keputusan pengubahsuaian KSAS secara langsung akan memberikan implikasi besar seperti menjejaskan dasar kerajaan dalam mencapai 50% keluasan tanah berhutan di Semenanjung selaras dengan Polisi Rancangan Fizikal Negara RFN. Selain itu, pengeluaran daripada jumlah KSAS sedia ada dari jajahan Jeli dan Gua Musang adalah hampir 88%, sekaligus menjejaskan rangkaian ekologi Central Forest Mine serta keseimbangan ekosistem kerana kawasan ini adalah KSAS tahap 1 yang merangkumi kawasan perlindungan sedia ada. Beliau berkata, penebangan hutan yang tidak terkawal hasil daripada pengubahsuaian KSAS juga dilihat dapat menyumbang kepada masalah banjir. Jelasnya, selama lebih daripada 1 dekad, Kelantan masih menghadapi isu banjir kilat dan fenomena itu dilihat semakin serius disebabkan kemusnahan hutan akibat aktiviti manusia yang tidak terkawal.
Sehubung itu, Kementerian Terbabit menekankan bahawa semua rancangan struktur yang disediakan pihak berkuasa negeri PBN hendaklah selaras dengan polisi di dalam RFN dan rancangan struktur negeri Kelantan 2040 sedia ada yang telah diwartakan pada 31 Disember 2020. Nik Nazmi bertegas agar KSAS sedia ada di Kelantan terus dikekalkan dalam rancangan pemajuan, rancangan struktur negeri, rancangan tempatan dan rancangan kawasan khas bagi memastikan pemeliharaan serta pemuliharaan kepelbagaian biologi atau kemampanan alam sekitar HSK terpelihara. Apa sudah jadi dengan negeri Kelantan? Kemana hilangnya sifat kemanusiaan dalam melestarikan pembangunan negeri? Kenapa pimpinan terlalu tamak dan rakus sehingga mengetepikan kepentingan rakyat untuk jangka masa panjang? Nak guna duit untuk penyelenggaraan Mercedes pemimpin negeri itu ke? Selesaikan masalah banjir dan air berkarat terlebih dahulu. Jangan ditambah masalah sedia ada yang tidak pernah ada ganjak perubahan sejak lebih 30 tahun lalu semata-mata kerana wang ringgit. Hairan sungguh. PAS menukar Menteri Besar iaitu MB Kelantan daripada Datuk Ahmad Yaakob kepada Datuk Muhammad Nasaruddin Daud. Namun, apa perubahan yang hendak dibawa? Di negeri lain, apabila MB baru dilantik, maka pengurusan bertambah baik. Bukannya mengulangi praktik pentadbiran lama yang seronok meneroka sumber hutan. Memalukan. Kalau CT Aida tak mampu nak tadbir negeri, kenapa beria-ria sangat tagih kuasa? Kelihatannya semakin hari semakin berani para ahli parlimen di Dewan Rakyat mencemari kemuliaan Dewan itu dengan maki hamun, mengherdik, menghina dan menggunakan perkataan seksis serta kelucahan melampau dalam perbahasan dan memberikan pandangan mereka. Semakin lama, kewarasan dan adab sopan semakin terhakis dek kerana hasad dengki dan tidak dapat menerima kritikan serta pandangan daripada pihak yang berlainan ideologi politik. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul masih menjalankan siasatan terhadap kenyataan dikeluarkan ahli parlimen Langkawi daripada Perikatan Nasional PN, Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah yang didakwa mengeluarkan kata-kata berbau seksis dan lucah ketika sesi penghulungan perbahasan Belanjawan 2024 di Dewan Rakyat Khamis lalu. Susulan itu, Johari berkata beliau tidak dapat membuat keputusan mengenai tindakan boleh diambil terhadap ahli parlimen bersatu itu hari ini kerana sedang mengumpulkan maklumat. Ia selepas Lim Lip Eng, PH Kopong bangkit bertanyakan kepada Johari berhubung status usul yang dikemukakan olehnya. Yang berhormat YB Kepong, saya sudah menerima usul di bawah YB dan saya sedang mengumpulkan maklumat termasuk mendapatkan jawapan daripada pihak tertentu. InsyaAllah, sebaik saja keputusan dibuat, saya akan maklumkan kepada YB. Harap bersabar, katanya di Dewan Rakyat. Selain Lip Eng, Yong Safura Ottoman iaitu PH Bentong turut menghantar usul ke Pejabat Setiausaha Dewan Rakyat untuk merujuk Muhammad Suhaimi ke jawatan kuasa berkenaan susulan ucapan berbau seksis ketika sesi perbahasan lalu. Usul itu dibuat susulan tindakan Muhammad Suhaimi yang dikatakan biadab, lucah dan unsurkan gangguan seksual kepada Teresa Kok iaitu PH Seputih pada 26 Oktober lalu. Yong Safura berkata, kelakuan Muhammad Suhaimi secara langsung menghina Akta Anti Gangguan Seksual yang diluluskan Dewan Rakyat pada 20 Julai lalu. Berikutan ungkapan seksis yang diucapkan itu, Ahli Parlimen Ampang Roziah Ismail menyokong agar Ahli Parlimen MP Langkawi yang mewakili Perikatan Nasional PN dirujuk ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Menurut Roziah, ungkapan Ahli Parlimen Langkawi Muhammad Suhaimi Abdullah itu di luar ketertiban dan merendahkan maruah wanita. Suhaimi dalam perbahasan baru-baru ini apabila dicelah oleh Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok mengenai pemakaian pakaian sesuai di Pusat Pelancongan Langkawi berkata, Ahli Parlimen Seputih itu boleh datang sama ada berpakaian atau tidak. Selaku Ahli Jawatan Kuasa Khas Wanita dan Kanak-Kanak Parlimen, saya rasa perkara ini memang kita kena tegaskan. Perlakuan begini memang tidak patut diucapkan dalam Dewan kerana ia seolah mempermainkan yang ditanya lain, dijawab lain. Saya rasa boleh saja Langkawi menjawab dalam sudut yang lain, tetapi menggunakan perkataan seksis ini menjadi kegemaran beliau.
Jadi, untuk itu saya bersama rakan-rakan ingin memberi sokongan terhadap usul tersebut, iaitu rujuk ke jawatan kuasa boleh dibincangkan dalam Dewan. Katanya pada sidang media selepas Ahli Parlimen Bentong Yong Safura Othman menghantar usul ke Pejabat Setiausaha Dewan Rakyat untuk merujuk Ahli Parlimen Langkawi ke jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen. Rozia berkata, perkara seperti itu sama sekali tidak boleh diucapkan di Dewan Rakyat dan mencemarkan kemuliaan Dewan yang diguna membahaskan undang-undang. Perkara ini kita secara konsisten akan mempertegaskan kerana perkara ini sepatutnya tidak langsung berlaku dalam Dewan Rakyat, katanya lagi. Minggu lalu, dalam celahan sesi perbahasan Belanjawan 2024, Ahli Parlimen Langkawi Suhaimi Abdullah mengeluarkan ungkapan seksis kepada Teresa Kok yang bertanya sama ada boleh datang ke Langkawi dengan memakai seluar pendek. Suhaimi menjawab secara seksis dan penuh kelucahan. Saya nak jemput khusus Masa sudah tamat. kepada tak ingat, Seputih. YB Seputih datang tak mau pakai apa pun tak apa. Cukup. Masa sudah tamat. Dak yang duk tanya pakai seluar pendek ni pasal apa? Kawi tak pakai apa-apa tu langgar undang-undang lah. Langgar- Please, tarik balik. Langgar peraturan ya? Pakai apa-apa Saya pergi rasa Langkawi sudah itu cukup langgar dah. undang-undang. Mana boleh. Tak pakai apa-apa bogel. Saya terlupa Soalan tu tak betul. Saya terlupa nak sebut, saya nak bayangkan bagaimana Seputih datang. Cukup, tak pakai apa-apa. cukup. Langkawi. Itu je. Kemana perginya tata susila kita sebagai orang Timur? Kemana pula perginya adab sopan kita sebagai Melayu dan Muslim? Apatah lagi ianya diungkap oleh MP Perikatan Nasional yang kononnya bersongkok, berkopiah dan berserban. Perlu diingat, Dewan Rakyat adalah Dewan Mulia yang digunakan untuk berbincang, berbahas soal dasar dan bicara rakyat. Bukan tempat menabur fitnah atau melucah tanpa rasa malu. Kelakuan biadab sebegini amat mencemarkan sidang Parlimen yang ditonton oleh seluruh rakyat, malah ada ketikanya disaksikan secara langsung di lokasi oleh para pelajar sekolah dan universiti yang merupakan generasi kepimpinan hari muka ketika mengadakan lawatan sambil belajar. Kebiadaban sebeginikah yang ingin kita bekalkan kepada mereka dalam mentadbir negara suatu hari nanti? Inikah generasi beriman dan bertakwa yang dijajah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang? Inikah antara calon terbaik yang menepati piawaian untuk menjadi calon PN? Atau inikah didikan dan tradisi dalam Perikatan Nasional yang bakal diwarisi para walaun PAS dan pencacai bersatu? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Ramala, Assalamualaikum dan jumpa lagi.